tidak ada buktinya. Tapi dalam pelajaran ini ada kitab hadis, ada bukti-bukti dia. Siapa cakap apa. Jadi kita lebih yakin dengan apa yang kita pelajari. Dan dia telah membuka minda kita kepada mencari kebenaran. Bukan hanya dengar ustaz-ustaz cerita-cerita itu, cerita yang ini, macam-macam keganjilan dan sebagainya. Tapi ini ada buktinya di dalam kitab-kitab hadis. Juga sebagai tambahan, insya-Allah kita akan lengkapkan lagi diri kita dengan kita membaca Al-Quran dan kita menghadiri kelas-kelas yang mengajarkan tafsir Al-Quran. Dan juga ada kelas-kelas Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi. Kita boleh ikuti. Kita boleh ikuti online. Jika ada kesempatan, sudi-sudilah jelajah Facebook Ustaz Abdul Rahman Muhammad. Ini dia Facebook Ustaz itu. Boleh tengok profil dia, dari mana dia belajar. Ini isteri beliau. Ini anak dia, anak beliau. Juga seorang ustaz. Ini yang baru dia ustaz post 24 minit yang lalu. Apa itu ghaib? Sangat luas ilmunya, dan ilmunya semua bukanlah ilmu macam mengarut-mengarut, tapi adalah ilmu yang berdasarkan pada pengajaran beliau di Indonesia dan di Arab Saudi. Kadang-kadang ustaz ni kelakar juga. Ikutilah beliau di Facebook. Hari ini hari Isnin. Hari Selasa nanti akan ada kelas. Yang ini hari Khamis. Kelas hari Khamis 10 pagi di Masjid Al-Khair. 10 pagi. Tapi saya tidak ikuti kelas di Masjid Al-Khair ini. Tetapi saya ikuti di kelas beliau di masjid setiap hari Selasa di Masjid Mujahidin, Queenstown. Ini dia. Setiap hari Selasa 10 pagi Masjid Mujahidin, Queenstown. Sangat baik kelas beliau itu, memberikan pengetahuan yang sangat luas kepada kita, dan kita yakin dengan apa yang beliau katakan itu kerana beliau adalah seorang yang memegang kepada fahaman sunnah dan Al-Quran. Tidak berpegang kepada mimpi-mimpi dan sebagainya. Tengok ini kelakar yang ustaz ambil daripada orang lain. Dia postkan juga. Untuk hiburan, selain daripada kita mengikuti kelas agama dan sebagainya. Ustaz ini juga, dia tidak mengharapkan bayaran daripada kelas agama ataupun daripada murid-muridnya. Tetapi beliau berniaga sendiri, jual sabun-sabun seperti ini. Macam-macam jenis sabun, termasuklah benda yang kita nak untuk COVID punya. Beliau juga menerangkan pada kita tentang kumpulan-kumpulan sesat seperti ini yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Muhammad. Ini kira dah dahsyat betul syiriknya, dan dia ada berleluasa di Singapura. Ada orang-orang seperti ini yang kononnya Habib lah, Syekh lah,
wali lah yang mengajarkan perkara-perkara seperti ini dan dia menyencongkan kita daripada Islam yang sebenar. Akhir sekali, saya nak kongsi bahawa segala-galanya nasib kita adalah di tangan Allah. Allah telah menyelamatkan para nabinya dan para kaum-kaum yang terdahulu, dan pasti dengan keyakinan kita kepada Allah yang ikhlas, tidak kita syirik kepadanya, maka kita juga akan dibantu oleh Allah mengatasi masalah hidup kita sebagaimana telah Allah bantu para sahabat dan para kaum Nabi yang terlebih dahulu. Allah Maha Hebat. Contohnya, apa yang ada pada Nabi Musa, selain daripada tongkat dia, tetapi Fir'aun yang ada lebih daripada 1,000 orang tentera, dikalahkan dengan hanya tongkat Nabi Musa yang telah membelah laut. Tapi bukan tongkat itu sebenarnya yang magic, tetapi itu perintah Allah supaya Nabi Musa pukul laut dan ada jalan untuk beliau jalan. Selepas dia seberang, apabila Fir'aun dan tentera dia masuk dalam laut, laut tu boleh tutup balik pula. Ini adalah kekuasaan Allah. Baru-baru ini kalau kita tengok dalam YouTube, banyak orang-orang Mak Saleh, Negro sebagainya di US dan di Europe telah masuk Islam kerana mereka telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menandakan mungkin ini kita dah lebih sangat dekat kepada akhir zaman. Itu juga adalah bukti bahawa kita benar-benar yakin dan ikhlas bermohon kepada Allah dengan menangis-nangis minta kepada Allah pertolongan, pasti Allah akan bantu. Sedang orang kafir tadi itu di US dan di Europe tu Allah bantu untuk mendapat taufik hidayah kembali ke jalan yang benar, mendapat hati yang tenteram. Maka kita sebagai hamba-Nya juga pasti akan Allah bagikan kita pertolongan. Entah macam mana pertolongan itu, masing-masing orang akan mendapat cara yang berbeza-beza. Sebagaimana saya tadi dapat mengenal kelas hadis itu, dan saya sangat suka kelas-kelas seperti ini, dan itu menyebabkan saya tekun dan taat kepada Allah dan kembali hilang kemurungan. Hasilnya saya tidak lagi fikir-fikir pasal perkara-perkara peribadi yang saya selalu bayang-bayangkan, angan-angankan, yang mana tak tercapai, menjadikan itu satu stres, tekanan. Tetapi saya lebih sibukkan diri untuk melihat, membaca hadis-hadis, mengkaji, mempelajarinya, memahaminya, sehingga memahami juga perkataan-perkataan Arab itu. Sekali lagi, kebanyakan orang-orang kafir tadi yang setelah masuk Islam, mereka telah menyatakan bahawa mereka hidup sangat tenang. Kehidupan mereka sangat tenang dan keluarga mereka pun gembira bahawa anaknya yang telah masuk Islam itu berubah perangai mereka menjadi lebih-lebih baik. Kalau dulu suka kepada hiburan, dadah, merokok, minuman haram, tetapi setelah mereka Islam, semua itu, tabiat-tabiat buruk itu semua dah hilang. Menjadi seorang yang sangat tenang, yang sangat baik, soft spoken, berbudi bahasa dan sebagainya. Tidak lagi marah-marah kepada adik-adik atau bapaknya, maknya. Tidak lagi marah-marah. Tidak ada lagi perasaan itu. Tenteram. Alhamdulillah. Itu yang kita cari dalam kehidupan ini, supaya kehidupan kita tenang, dan hanya Allah sahaja yang boleh berikan kepada kita. Hanya Allah. Walaupun kita pergi ke pondok ke mana, ke Madinah, ke dekat Indonesia, ke nak belajar dan sebagainya, tetap kita kena mohon, minta kepada Allah pertolongan, dan Allah akan berikan. InsyaAllah, mudah-mudahan.